Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersama-sama lagi dalam Talk CEO. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada diri kita bersama dalam kita nak memperjuangkan ekonomi ummah. Apa khabar semua? InsyaAllah saya doakan anda semua sihat walafiat di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, pada malam ini antara perkara yang penting untuk kita sama-sama mengkoreksi diri balik, iaitu mengapa kita memulakan bisnes ni, bisnes bersama Savana ini. Kita kena sama-sama lihat peri pentingnya kita menyebarluaskan produk ini di kalangan umat Islam, terutamanya di Malaysia, dan kepada seluruh manusia, seluruh penduduk Malaysia secara amnya. Jadi kita kena koreksikan balik kenapa kita bermula, kawan-kawan. Okay? Diri saya sendiri selalu saya ingatkan kepada staff-staff, kenapa kita buat bisnes ini, supaya kita boleh memahami bahawa kerja ini bukan sekadar kerja. Sebagai contoh, kalau kita bekerja membina masjid, kan, membina masjid, kita akan dapat duit. Kita akan dapat duit upah kerana kita membina masjid. Tetapi kalau kita membina masjid sambil kita berniatkan bahawa membina masjid ni untuk membina rumah Allah, so kita dapat dua. Duit pun dapat, kemudian kita dapat pahala atas dasar kita nak membina rumah Allah. Jadi seperti mana kita bisnes pun sama. So kita kena tengok balik kenapa kita mulakan bisnes ini. Kawan-kawan yang ada dalam program pada malam ini, bermula daripada stokis, bermula daripada pengedar, bermula daripada dropship, ejen dan sebagainya. Jom sama-sama kita koreksi, kita tanya diri kita kenapa kita mulakan perkara ini, bisnes ini, kerana apa. Supaya kita jelas, walaupun kita letih, kita malas dan sebagainya, kita bersemangat pasal kita tahu kenapa kita mulakan bisnes ni. Okey? Yang pertama, kita nak supaya produk orang Islam ini boleh tersebar luas. Dapat bernyaingi produk-produk yang lain. Realiti yang ada sekarang, hakikatnya kita melihat produk orang Islam tak ke mana. Jadi menjadi peranan kepada kita, saya terutamanya sebagai yang dikatakan founder, co-founder saya, Cik Syazira sendiri, untuk pengetahuan anda semua, banyak sangat membantu saya daripada mula sampailah sekarang. Dari segi proses nak membina syarikat umat Islam ini, bukan senang. Pasal orang Islam ni tak ramai yang buat bisnes seumpama ini. Ramai yang tidak berbisnes lah berbanding yang bisnes. Pasal mentaliti kita orang Melayu daripada dulu, siapa-siapa yang bisnes ni biasanya jahat, buat lagi anak dara orang, buat lagi bini orang, kan, merompak, kan, mengkhianat orang ni orang kaya. Cerita-cerita Melayu dulu pun macam tu digambarkan. So benda tu menjadi trauma kepada orang Melayu, terutamanya untuk berbisnes. Bisnes tu akan dikatakan tak maju, kan. Yang maju ni bangsa Cina, bangsa lain. Bangsa kita tak akan maju. Jadi benda-benda ini merangkumi kita, melekatkan pemikiran kita, menyebabkan kita tidak bebas. Pasal dibelenggu daripada awal lagi. Seperti mana contoh yang selalu saya sebutkan, bagaimana seekor gajah yang diikat kakinya, rantainya, setiap hari daripada kecil sampai besar, bila dilepaskan dia tak akan pergi pun. Kerana dah terbiasa. Dah terbiasa hari-hari dirantai, kita lepaskan rantai pun dia tak akan pergi. Seperti mana katak yang ditutup atas satu gelas, kan, tak akan melompat, tak lepas, melompat tak lepas. Tetapi oleh kerana hari-hari macam perkara itu dimomokkan dalam diri katak tu, menyebabkan kalau kita buka pun dia tak akan melompat. Bahkan kita perlu cuit dia dulu, baru dia akan pergi jauh. Okey, begitulah diri kita orang Melayu terutamanya di Malaysia. Kita kena faham, inilah realitinya. Orang Melayu kita daripada dulu dikongkong dengan perkara tadi. Bisnes kena bangsa lain. Bangsa kita hanya pengguna saja. Sebab tu kita daripada dulu sampai sekarang hanya pengguna. Tengoklah kembali kepada filem Mak Kilau yang menjadi box office sekarang ni, kan, boom sampai 90 juta. Kerana semangat orang-orang Melayu tu cuba dibangkitkan balik supaya kita orang Islam, Melayu ni relate dengan Islam. Diberikan semangat balik, diberikan kesedaran bahawa di mana keadaan kita. Betul kan, kawan-kawan? Jadi anda kena faham. Kalau anda tengok cerita Mak Kilau tu sendiri, kan,
kita relate dengan bisnes kita sekarang. Kalaulah kita menjadi penduduk orang kampung seperti mana penduduk pada masa zaman Mak Kilau tu, nescaya kita akan menyerah diri je. Tak payah lawan lah. Kita bukan ada senjata pun. Kita lemah. Kita akan mati. Kita tak ramai. Kan? Itulah sikap yang ada. Kita tak payah lawan Milo lah. Kita tak payah lawan produk Vico yang besar-besar. Kita orang Islam ni takkan ke mana. Itu pandangan ramai orang Islam. Tapi kalau kita mengambil sikap macam tu, tak ke mana. Akhirnya, semua produk-produk ini akan dikuasai orang non-Muslim. Yang mana duit tu akhirnya akan balik kepada mereka lah. Kan? Tetapi sikap Mak Kilau, walaupun sikit, walaupun tak ada senjata, kita bangkit, buat. Tak kira apa orang kata. Pasal kita yakin, kalau kita tak buat, bangsa kita akan hina. Akan dijajah, akan ditindas, dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Itu kefahaman yang diyakini oleh Mak Kilau dan pengikut dia. Dan inilah yang kita kena ada. Kalau aku tak buat, sampai bila pun produk orang Islam tak akan ke mana. Itulah yang kita kena koreksi pada hari ini. Aku bekerja dah ke, tak bekerja pun aku kena bangkit sebagai salah satu fardu kifayah mengisi kekosongan ini. Aku kena bangkit. Lemah, tak ada senjata, kan? Tak ada ilmu apa semua tu, letakkan ke tepi. Kita yakin kalau dengan kesatuan yang kuat, kita akan menang. Jadi benda ni kita kena sama-sama mengkoreksi pada malam ni. Kita kena lihat apa peranan kita sebenarnya dalam berbisnes ni. Kenapa peranan pengikut Mak Kilau ikut juga Mak Kilau walaupun dalam keadaan sikit, mengapa? Supaya bangsa kita tidak ditindas, negara kita tidak diambil oleh bangsa lain. Kalau Mak Kilau tak buat sesuatu, tentunya selama-lama kita ditindas. Mungkin tak ada pun tanah Melayu pada hari itu, kan? Kemungkinan lah. Kalau mengikut cerita apa yang ada, mungkin akan dirampas, akan jadi negara jajahan. Seperti mana Australia dijajah oleh British, Hong Kong, yang dijajah kerana tidak ada kekuatan tadi. Jadi kita kena bangkit, kita kena koreksi balik mengapa kita ada dalam bisnes ni, supaya kita sama-sama dapat bangkit balik. Okey kawan-kawan, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena melihat apa faktor utama kita berbisnes ni untuk diri kita. Yes, untuk kita dapatkan income untuk diri kita. Kalau yang dah ada income sebagai satu tambahan, supaya kita kan banyak cita-cita yang kita nak capai. Big Y, umrahnya, buat nak bebas daripada hutang, beli rumah, beli kereta, bagi sekolah yang terbaik untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk mak ayah, bawa ke haji, bawa ke umrah, keluarga bawa sama. Tentu kita nak menjadi Sayyidina Osman, menjadi Abdul Rahman bin Auf. Dan untuk ummah ini, itu push factors kita. Faktor utama kita berniaga untuk diri, keluarga dan ummah. Anak bina masjid, man bana masjidan, kan? Man bana masjidan falahu mithluhu fil jannah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa membina masjid di atas dunia ni, Allah Taala akan membina masjid seumpamanya di syurga nanti. Tentu orang yang membina masjid, orang yang kaya, orang yang ada duit. Tentu itu salah satu cita-cita dan big why kita. Betul kan? Menjadi orang kaya, membina masjid, supaya Allah Ta'ala binakan masjid kita di dalam syurga nanti, di akhirat nanti. So kita nak bina masjid, kena orang kaya lah. Orang fakir mana nak bina masjid, dia sendiri pun asnaf, terima zakat, macam mana dia nak bina masjid? Menunjukkan bahawa orang kaya-kaya ni dijanjikan syurga oleh Allah kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi itu big why, faktor yang besar untuk kita capai apa yang kita nak capai dalam hidup ini. Hidup sekali, kita tak akan kembali ke dunia ini, kawan-kawan. So kena buat the best kali ini. Sementara kita, Allah Ta'ala bagi nyawa ni, buat yang terbaik. Pasal kita tak yakin, sangat-sangat yakin dan percaya kita tak akan kembali ke dunia ini balik. Kan? Dia bukan macam bangsa India. Kan? Ada tanah suhul arwah. Roh tu akan masuk roh orang lain. Tak. Kita akan sekalinya hidup. Jadi bila sekali, buat yang terbaik. Sehingga Nabi SAW pun sebut, kalaulah ada anak benih di tangan kamu dan kiamat sedang berlaku, kamu kena tanam. Kamu kena tanam pokok tadi. Pasal hasilnya bukan kita nak tengok sekarang. Hasilnya akhirat nanti Allah Ta'ala akan balas. Kan? Sayyidina Ibnu Umar, umur 100 lebih, 110, dia masih lagi tanam pokok kurma. Walaupun kawan-kawan sahabatnya tanya, kenapa kau nak tanam pokok kurma 5-6 tahun baru hidup? Kau belum tentu hidup. Bukan aku nak hasilnya. Kan kawan-kawan? Hasil bukan kita. Mungkin anak cucu akan merasai. Kita buat produk sawanah sekarang, mungkin bukan kita merasai kehebatannya. Mungkin
anak-anak cucu kita akan rasa, oh mungkin tok-tok aku yang buat dulu, menyebabkan kita setanding dengan Milo. Bahkan mungkin Milo boleh pergilah daripada negara kita, daripada bumi Malaysia ini, balik ke Switzerland, niaga kat tempat dia lah. Kat Malaysia bagi orang kita, bagi Tamar Koko, bagi Monif Koko, bagi Sawana Koko dan sebagainya, produk orang Islam ramai. Patutnya diutamakan, kan, seperti mana kita mengutamakan Proton dan Pro 2 berbanding kereta lain. Boleh sangat nak buat prosedur dia, kan. Nak Milo jual, kena jual mahal daripada Sawana dan Tamar Koko, Monif Koko, barulah orang Islam boleh naik. Kalau itulah polisi kerajaan. Nak ceritanya, push factors kita kena ada supaya kita boleh membina kekayaan dan kita boleh bantu untuk ummah ini. Itu salah satu yang kita kena bangkit, kawan-kawan. Dan juga dalam keadaan umat Islam sekarang yang ekonomi yang lemah ni, kita bersyukurlah dengan ada kawan-kawan macam saya sendiri dan kawan-kawan yang lain sangat membantu. Co-founder saya Syazira sangat-sangat membantu daripada dulu. Ustaz Halim sendiri, Ashraf, daripada mula awal, alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan. Kita sama-sama membina kekuatan, pasal kita yakin orang Islam tak ke mana kalau kita tak bersatu. Kita tak buat sesuatu perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So, circle yang ada ni, suasana yang ada ni, kita kena sama-sama bangkit dan membantu satu sama lain. Anda sebagai pengedar, anda sebagai stokis, bersyukur kerana kami mengeluarkan produk. Kami bersyukur kerana anda dapat memasarkan produk kami. Sama-sama, kita sama-sama. Pasal kita memikirkan, kalau orang Islam tak buat, siapa lagi nak buat? Kan? Kita kena korbankan satu sama lain. Masanya, tenaga, ilmu untuk kita tambah. Saya sendiri permulaan masa membina Sawana, tentu ada 1001 alasan. Pasal saya pengajian Islam, saya bukan bahagian marketing pun, tapi saya belajar. Mana Sifu pun saya belajar bersama Syazira. Kami semua pergi semua kelas lah untuk belajar. Kami first tambah ilmu, pasal kita yakin ilmu untuk menentukan pendapatan kita, menentukan jatuh bangunnya bisnes tadi dengan cara kita berilmu, kan. Kita tambahkan ilmu tadi. Belajar Sifu Jama. Saya selalu sebut dalam road tour saya, Sifu Jama, Sifu One Moose, Google AdWords, Sifu Firdaus Jailan, Firdaus Azizi, Hasbul Brothers, Najib Asadok, Sifu Oze Zuri, dan akhir sekali Dr. Azizan Osman. Saya belajar, masih belajar, beratus ribu habis. Tujuannya saya faham, saya nak berjaya, saya kena tambah ilmu. Ni masuk kelas pun malas. Macam mana? Banyak sangat alasan. Nak berjaya, alasannya banyak. Sedangkan Allah Ta'ala tak menjadikan alasan itu untuk dia membantu. Nabi SAW sendiri dalam peristiwa hijrah, anda kena faham ni, awal Muharram ni ialah tahun hijrah. Nabi bila berhijrah berstrategi, sangat-sangat berstrategi, kan. Nabi nak hijrah, dia panggil orang yang boleh tunjukkan jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang Mekah biasa. Strategi. Kalau Nabi nak, Nabi seorang Nabi, tentu dia boleh panggil malaikat Jibril, kipas sekali dengan sayap je, habis semua orang. Boleh. Tapi Nabi tak menggunakan. Dia sebagai manusia menggunakan kemanusiaan dia. Berstrategi. Buat sesuatu yang terbaik. Panggil orang macam mana jalan yang tidak dilalui orang Mekah. Panggil Asma binti Abu Bakar dengan kambingnya supaya tutup tapak kaki supaya orang tak perasan. Pasal orang Mekah ni hebat tak hebat, dia tapak kaki dia boleh tahu laki ke perempuan ke, umur berapa dia boleh tahu. Dengan tapak kaki saya hebat. So Nabi padamkan strateginya Nabi untuk berhijrah. Tunjukkan bahawa Nabi fa'at ba'asababa, ambil sebab untuk berjaya. Macam kita nak berjaya, belajarlah. Kan, dah tak pandai FB, belajarlah FB. Tak pandai WhatsApp, belajar WhatsApp. Sistem yang ada yang terbaru kita buatlah. Kan, sebar luaskan. Kan, banyak faedah yang kita ada. Tak nak senang mana boleh. Nabi sendiri berstrategi. Nabi kalau nak senang guna Jibril je, kawan-kawan. Kan, libas je semua, habis. Tapi tak, Nabi berstrategi. Kan, pernah seorang sahabat Nabi tanya, adakah ini wahyu ataupun daripada pandanganmu Rasulullah? Pandangan aku, nak Rasulullah kata. Kalau pandangan Rasulullah, kawasan ni tak berapa sesuai untuk berperang, kita kena cari tempat yang ada air. Nabi ikut strategi Nabi, kan. Menunjukkan bahawa dalam hidup ni Nabi sendiri pun berstrategi lah untuk menang, kan. Bukan guna ambil malaikat tu libas dengan sayap. Tak. Strategi. Kita nak berjaya, nak jadi orang yang boleh beda masjid, buat WhatsApp malas, Facebook malas, nak check kawan-kawan punya state ni, nak apa ni, nak WhatsApp pada kawan-kawan malas, air nak buat keliling kawasan kita, nak bagi air cuma malas. Semua tak ada strategi, semua menjadikan alasan. Nabi kalau nak, tentu Nabi boleh buat, tapi Nabi tak menggunakan kemanusiaan untuk berjaya.
Nabi sendiri umur 6 tahun dah berniaga ke Syam, ke Jordan, ke kawasan sana lah, Palestin, Syria, tu kawasan Syam kan. Nabi dah ikut bapa saudara dah umur 6 tahun. Umur 25 tahun dah jadi CEO pada Siti Khadijah. 25 tahun CEO kepada syarikat Siti Khadijah. Kan? Hebatlah. Belajar cara macam mana nak berniaga. Nabi buat daripada umur 6 tahun dia dah belajar. Ambil barang apa semua, cara macam mana. Kita kan banyak sangat alasan. Belajar tu malas, orang bagi reward pun. Alah ni je reward. Kita buat tak? Kan? Selalu mengkondem orang. Nampak orang je buruk, kita je hebat. Itu jadi masalah orang Islam ni. Perangai dalam mak kilau tu ada dah. Ramai pengkhianat-pengkhianat yang ada. Bukan daripada kalangan orang lain, bukan daripada British, dia panggil kalangan orang Melayu. Orang buat produk savanah pun dengki. Kan? Nampak je tak betul, situ tak betul. Bukan nak support, adalah kelemahan sebagai manusia. Mana tak ada kelemahan? Anda sendiri pun penuh dengan kelemahan. Kalau kita nak bongkarkan, tak payahlah kita bongkarkan kan. Kita sama-sama kelemahan, Allah Ta'ala tutupkan aib kita. So kita tutup aib orang lain. Ada kelemahan, yes, kita bantu satu sama lain. Ni hasad dengki, hati tu busuk je. Kenapa sikap tu kena ada? Tengok mak kilau tapi perangai yang ada dalam tu lebih kurang perangai kita. Buang perangai itu sebelum kita mati kan. Buang perangai hasad dengki sesama orang Islam tu. Buang. Kita bantu satu sama lain. Tengok cerita mak kilau, ada yang orang nak khianat, akhirnya bersatu balik, menang. Kan? Kerana orang khianat tu kita atasilah, kita menang. Ada sikap-sikap orang khianat tu jadi orang Islam tak ke mana. Sikit tu salah, ini salah, semua tak betul je orang. Patutnya apa yang kita buat dah bersyukur pada Allah. Ada juga manusia Islam yang buat, bersyukur. Tamah Koko ada, Munif Koko, syukur sangat dia orang boleh buat. Menunjukkan orang Islam ada dan ramai yang boleh support. Okay? So saya harapkan perkara-perkara ini menjadi pemangkin semangat kepada anda dan diri saya sendiri untuk bangkit. Kalau saya nak seorang saya, mungkin saya boleh ambil sikap untuk jadi orang kata pensyarah ke. Untuk diri saya seorang senang, tapi saya tak fikir macam tu. Saya fikirkan macam mana orang Islam dapat manfaat daripada produk ni supaya orang Islam dapat menguasai orang Islam orang lain dengan ekonomi tadi. Alhamdulillah, bila road tour berlaku, saya dengar stokis, pengedar, alhamdulillah sangat dapat pendapatan. Ada yang kata Cikgu Ustaz Zainul sebut pendapatan yang dapat dari Savannah lebih daripada pendapatan dia sebagai seorang guru. Alhamdulillah, syukur saya. Kan? Menitis air mata lah, berdoa, ya Allah, syukurnya kau dapat berikan kepada stokis-stokis pengedar aku seumpama tu. Syukur sangat ya Allah. Pasal dia akan bantu orang lain. Bila dia kaya, dia akan bantu kawasan dia. Macam Ustaz Zainul duduk di Tumpat, dia akan bantu orang Tumpat. Orang Tumpat akan dapat manfaat daripada kekayaan dia dengan sedekahnya, mungkin dengan programnya, dengan zakatnya. Alhamdulillah. Bahkan saya doakan lagi dapat lebih lagi. 100,000, 200,000 daripada jualan Savannah yang sepatutnya kita boleh kuasai. Orang Islam kan ada 20 juta. Takkan kita tak boleh kuasai 2 juta, 10%. Sekarang ni Savannah baru 30,000. Jauh sangat. Perlu bangkit dan berusaha. Ustaz Zainul tiba-tiba jadi macam tu ke? Tiba-tiba dapat pendapatan lebih banyak daripada gaji, tiba-tiba macam tu? Tak, dia berusaha. Kenalkan dengan orang, post kat FB, jumpa dalam nombor telefon. Dia buat, ada usaha. Sebagai contoh, dia dapat nombor telefon, keluarkan daripada nombor telefon anda, ada 1,000 orang, takkan tak boleh dapat 100 orang yang konsisten beli 3 pack sebulan. 3 pack sebulan, 100 orang. Daripada nombor telefon 1,000. Boleh usahakan, keluarkan seorang-seorang. WhatsApp, Assalamualaikum, saya ada jual produk Muslimin, boleh tak support saya, doakan saya supaya saya berjaya. Paling kurang. Jadi dia tahu, ada jual apa. Tahu. Keluarkan daripada nombor telefon tu. Anda dah buat belum? Mungkin ramai tak buat lagi. Keluarkan daripada nombor telefon anda. Dan saya ada 16,000. Lagilah ramai. Ambil 10% tu dah berapa? 1,500 dah. Lagi ramai lah. Kita nak daripada nombor telefon anda 100 orang saja. Keluarkan. WhatsApp 3 orang. Setiap orang tu konsisten kan beli 3 pack. Contoh Koko, Habatus Sauda, perfume. Tak kisahlah aroma. 3 orang kita dah dapat 3 pack. InsyaAllah kita dah dapat 5,000 sen. Senang je sebagai seorang Medan. Kita tak buat. Masalahnya. Kita ada ngomen tak ada orang menjual, tak ada orang nak membeli. Kita buat tak? Kan? Kita kena buat. Kita kena tengok strategi ke tak kita dalam berbisnes ni. Rasulullah pun berstrategi, kita hanya duduk diam. Post pun malas kat WhatsApp. Saya tengok tak ada orang post sangat kat Facebook, kat WhatsApp status. Nak orang beli, kita tak beritahu. McD, KFC hari-hari beritahu orang ayam dia sedap, burger dia sedap. Walaupun dah bertahun. Konsisten. Beritahu orang, kita beritahu sekali, lepas tu senyap. Lepas tu nak suruh orang doa, ya Allah, bagilah aku kenyang. Aku nak suap mulut pun malas. Gitu. Tak boleh.
kena usaha sesuatu lah kan. Maryam dan sebagainya, banyak cerita yang saya ceritakan. Sebelum daripada menunjukkan usaha, Nabi pun usaha strategi, apatah lagi kita. Tanya diri kita balik, banyak alasan ke banyak usaha? Orang yang cari alasan ni tentu banyak alasan dia akan hadapi. Contoh yang saya bagi, orang dah tulis dah, burger percuma. Tapi kalau orang cari alasan, Allah beratur panjangnya, 10 orang, 20 orang beratur. Orang yang cari alasan. Tapi orang yang cari peluang, orang nampak, oi, burger percuma. Tak apa, aku beratur 10 pun. Lepas ni jadi 9, lepas ni jadi 8, 7. Orang yang nampak peluang. Orang yang cari alasan ni, semua dia cari alasan. Semua tak betul dia orang. Bagi percuma pun tak betul, tak bagi percuma pun tak betul. Kan? Ambil peluang yang ada. Daripada orang tu 10, jadi 9, 8 akhirnya kita dapat lah. Kalau orang yang nampak peluang. Tapi orang tak nampak peluang, semua nampak masalah. Orang suruh, kita buat sistem baru. Alhamdulillah, siap sistem baru. Trading dan juga dropship. Gunalah peluang yang ada. Untuk pengetahuan anda, sistem kita ni antara yang terbaik jugalah. Kan? Kita boleh share kepada end user kita, customer kita untuk beli macam Shopee. Dia tekan link terus beli. Bukan senang sistem ni. Kalau tak ada ratus ribu, kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan, takkan dapat sistem ni. Ratus ribu habis. Untuk siapkan sistem seumpama ni. Bukan senang. Syukur tu. Syukur pun tak pernah sebut. Kan? Tak pernah sebutlah dalam grup. Terima kasih banyak kerana menyediakan sistem yang terbaik untuk kami memudahkan. Share link dengan pembeli. Pembeli boleh beli terus macam Shopee. Ratus ribu kawan-kawan. Kan? Sistem tu sendiri. Sistem yang lain biasanya dropship, agent ni kena order dengan HQ. Pembeli kena beli dengan agent dan sebagainya. Agent ni kena beli. Susah. Kan? Kita kena transfer duit. Orang tu kena transfer ke akaun kita. Ni tak. Bagi link je dapat. Dan kita tahu. Dia bawah siapa. Syukur. Kan? Kesyukuran tu. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Sikit je orang bersyukur tu. Orang kata jenis. Daripada manusia yang ada ni. Sikit je. Pasal manusia ni kebanyakan tak reti bersyukur. Kan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak bersyukur pada manusia dengan pemberian yang ada, dia sebenarnya tak bersyukur pada Allah yang memberikan kepada manusia itu kehebatan. Syukur dapat sistem ni pun dah syukur. Ya Allah, bagusnya sistem ni memudahkan. Aku boleh tahu sale aku berapa, bawah aku boleh tahu berapa. Kan? Boleh share dengan end user aku. Kan? End user boleh beli. Banyak syukur sebagai seorang Islam. Kita kena ada. Jadi gunakan peluang dengan sistem yang ada yang kita buat ni. Daftarkan beramai-ramai pengedar yang ada. Stoki. Kalau anda stoki, pastikan pengedar anda daftar. Pengedar yang ada sini, pastikan anda dah daftar. Beritahu orang lain, jadikan pengedar. Kan? Rekrutkan seramai mungkin supaya jadi pengedar. Buat ke tak? Mungkin kita tak buat. Pasal kita tak nampak peri pentingnya kita menyebarkan produk Islam. Yang kita nak produk Islam biar mati. Itulah peranan kita. Itulah sikap kita daripada dulu. Ubah daripada hari ini. Mudah-mudahan. Okay? Kita dah buat belum benda-benda tadi? Marketing yang kita sebut tadi. Dah buat ke belum? Facebook, WhatsApp status. Paling kurang. Takkan tak boleh pagi-pagi post. 4 bahan kot kita bagi setiap hari. Kat FB dengan WhatsApp status. Boleh buat sangat. Itu usaha. Ya Allah, aku dah usaha. Paling kurang aku dah buat WhatsApp status. Aku dah buat Facebook. Ya Allah, kau mudahkan. Kau buka hati orang supaya orang boleh terima produk ini. Paling kurang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nampak apa yang kita buat. Ni usaha pun tak kita nak. Kan? Kedai-kedai yang kita letak, kita dah sebar luaskan. Seorang tu boleh 2-3 kedai bawah dia. Dah support dah kedai tu belum? Dah buat air cuma kat depan kedai sebulan sekali ke? Dah post kat FB beritahu kedai kita sekian-sekian. Kat mana? Usaha kena ada, strategi kena ada kawan-kawan. Saya nasihatkan diri saya dan diri anda. Semua yang ada ni, kita kena berstrategi seperti mana Nabi SAW sini berstrategi. Nabi kita berstrategi walaupun dia hebat. Strategi kena ada. Usaha yes dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu doa kita, kan? Usaha kena ada supaya kita dapat capai apa yang terbaik. Okey. So saya rasa itu sikit daripada saya pada malam ini, memberikan semangat sebenarnya pada diri saya dan kawan-kawan untuk terus dan terus lagi menyebarluaskan produk. Mudah-mudahan bukan sekadar duit saja kita dapat, tapi titik peluh kita, apa yang kita usahakan selama ni Allah Taala pandang, di akhirat Allah Taala balas. Pasal kita nak perjuangkan produk Islam. Allah Ta'ala nampak dan dia memberikan ganjaran di atas usaha kita tadi. Mudah-mudahan saya doakan anda sendiri akan menjadi, ya Allah, saya minta, ya Allah, bukalah hati manusia supaya dapat beli dengan stoki, dengan pengedar sawana ni, supaya produk Islam boleh naik. Akhirnya akan ada zakat, akan ada sedekah di kalangan umat Islam kepada umat Islam adik. Siapa yang mulakan? Kita mulakan. Bila? Sekarang kena mulakan. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan anda, siapa lagi? Itu persoalan yang kita kena jawab daripada sekarang. Okey? Kawan-kawan semua, mudah-mudahan sikit pengisian pada malam ini memberikan semangat
untuk anda terus dan terus. Walaupun anda bekerja dah, anda kena rasa peri pentingnya aku bangkit untuk buat produk. Banyak lagi produk yang kita boleh keluarkan untuk orang Islam, kawan-kawan. Ini permulaan kokoh supaya kita mudah-mudahan kita standing dengan Milo. Paling kurang, kan, dia dah lama, hebat. Tapi lamanya dia pasal tak ada orang dulu yang mulakan. Kalau kita tak mulakan sekarang, anak cucu pun tak akan merasakan hasil apa yang kita buat. So kita mulakan daripada sekarang. Now or never. Mulakan sekarang ataupun mungkin tak payah mulakan terus, kan? Mulakan sekarang, tanya kalau bukan aku siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? So mudah-mudahan dengan semangat ini saya harapkan, kan, dengan ilmu yang selalu dikongsi oleh Camp Jia, Camp Nabila, Ainun dan sebagainya, dan dropship diketuai oleh Wani dengan tim Atika, Ashraf, Farah, Murni, kan. Alhamdulillah dengan ketua mereka, CEO sendiri Syazira, banyak sangat membantu. Mereka tak ada fikir lain bagaimana nak bantu orang Islam supaya boleh bangkit. So bantu, bagilah semangat, berilah dorongan, support sehabis mungkin supaya orang Islam tidak kalah, mengambil sempena merdeka pada bulan ini, mengambil sempena semangat mak kilau yang ada, supaya jangan berulang lagi orang Islam ditindas, dihina, dibunuh, pengandung pun dibunuh, kawan, kan? Hinanya kita kerana kita tidak ada kesatuan, kita tidak ada kekuatan, kita lemah dan sebagainya. So jangan ingat benda tu, kita bangkit dan terus bangkit untuk kita menyebar luaskan produk. Paling kurang kita tidak berjihad pun, kita jihad melalui ekonomi supaya orang Islam dapat mengembalikan kembali kekuatan ekonomi ummah daripada umat Islam, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita terus istiqamah, konsisten dalam memperjuangkan produk ini. Apa pun yang berlaku, kita yakin niat kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan bantu. Okey, itu saja. Mudah-mudahan anda bersemangat dan terus bersemangat, tapi dengan strategi. Jangan tak belajar kawan-kawan, dengan strategi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu saya dan membantu anda semua dalam hidup ini. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada umat Islam dan mengembalikan balik maruah umat Islam menjadi umat yang terbaik, insya-Allah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.